اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 18, petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua tu baris yang ketiga. Wa izalatu najasin walau ma'fuwan anhu. Dah jumpa tak? Jadi muka surat 18, petok yang kedua daripada bawah, ambil baris yang ketiga. Atas tu ghairu musta'malin. Lepas tu turun ke bawah 3 baris. Wa izalati najasin walau ma'fuwan anhu. Ghairu musta'malin fi fardi taharatin. Kemudian ghairu musta'malin fi izalati najasin walau ma'fuwan anhu. Wa izalati itu ataf pada kata fardi taharatin. Makna kalau ayat penuhnya ghairu musta'malin fi izalati najasin walau ma'fuwan anhu. Kita ambil situ. Pendek je tu, 2 baris. Tapi panjang ni kena cerita molek sini ni. Nak cerita ba'i musta'mal lagi. Wa izalati najasin walau ma'fuwan anhu. Di terjemahan di tepi itu, dan mencuci najis walaupun najis ma'fu. Dia buat gitu je. Najis ma'fuwan anhu, najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan insya-Allah saya cerita kemudian. Najis yang dimaafkan ni, saya kasau dahulunya, najis tapi dimaafkan pada solat. Contohnya di pakaian kita ada darah sikit. Darah tadi nyamuk, ini gigi kita pun katuk nyamuk tu. Jadi pecahlah nyamuk, lekatlah darah nyamuk di pakaian kita. Maka darah tu hukumnya najis. Tapi darah tu sedikit saja. Darah nyamuk sedikit saja. Maka dimaafkan pada solat. Kenapa dimaafkan pada solat? Nak solat dengan pakaian beserta dengan darah tadi tanpa basuh, sah. Tapi najis ke tidak? Najis. Tetapi dimaafkan pada solat. Sebab darah ni dia, kalau kira-kira darah ni direnyang sedikit lah. Sebab darah ni kalau kira-kira adalah asal kejadian manusia. Ialah asal kejadian manusia daripada air mani. Air mani terhasil daripada darah. Jadi darah tu walaupun dihukumkan najis, air mani dihukumkan suci, tapi darah yang mana kira asal kejadian manusia juga, najis tu ada tempat direngang sikit lah. Jadi kalau sikit-sikit itu, najis memang sahih najis dah, tapi dimaafkan pada solat. Sebelum solat tu sunat basuh dululah. Jangan duduk semayang dengan ada darah. Walaupun darah nyamuk sedikit pun kita nak menghadap Allah. Tapi malah nak pergi pahit. Malah nak pergi pahit. Kita katok nyamuk tadi masuk kuliah maghrib contohnya, malah nak pergi belakang, nak pergi koloh malah. Pakai solat teruslah. Dimaafkan. Najis
tapi dimaafkan pada solat. Walaupun darah tu ada di pakaian kita sebelum kita solat, yang mana kita boleh pergi basuh sekalipun, dimaafkan. Itu cerita bab najis yang dimaafkan. Tapi nak cerita di sini berkaitan dengan air mutlak. Syarat nak sah wudu, syarat nak sah mandi wajib, guna air mutlak. Kena pakai air mutlak. Apa air mutlak ni? Air mutlak adalah air yang ghairu musta'malin, yang belum lagi digunakan fi fardi taharatin, pada taharah fardu, mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar. Itu air mutlak. Air yang belum digunakan untuk taharah yang wajib, sama ada mengangkat hadas kecil wudu, sama ada mengangkat hadas besar mandi wajib. Satu. Dan air mutlak juga adalah air yang belum lagi digunakan untuk menyucikan najis. Itu air mutlak. Air mutlak, air yang belum lagi mustakmal, air yang belum lagi digunakan untuk menyucikan najis. Itu air mutlak. Adapun air yang telah digunakan untuk menyucikan najis, air itu bukan air mutlak, air itu air mustakmal. Jadi air mustakmal ni ada dua. Satu, air mustakmal selepas daripada digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga air mustakmal terjadi daripada kita menyucikan najis. Dia mudah sikit nak kena air mustakmal ni. Air mustakmal yang digunakan untuk taharah yang wajib, mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar, tu mudah nak kena air mustakmal. Tapi tak kena juga. Sama telah pula mustakmal, air mustakmal yang digunakan untuk menyucikan najis. Tu payah sikit tu. Tapi air mustakmal yang digunakan untuk taharah yang wajib, air digunakan untuk mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar, tu air mustakmal nak kena hak tu mudah. Tapi kalau mudah ni pun tak kena juga. Tak kena juga air mustakmal hak mudah. Tu nak pekah mazhab Syafi'i. Gelak gambar lah jawapan dia. Air mustakmal pun tak kena. Pakai gambar mustakmal belaka. Tu gila. Payahlah tu. Jadi air mustakmal yang pertama yang digunakan untuk mengangkat hadas. Itu mudah. Ni. Air mustakmal yang digunakan untuk menyucikan najis. Macam mana pula air yang digunakan untuk menyucikan najis mustakmal saja, tak panggil najis? Sebab apabila air itu digunakan untuk menyucikan najis, maka air tersebut pasti sudah bersentuh dengan najis. Ke macam mana? Air yang kita gunakan untuk menyucikan najis, air tersebut bersentuh tak dengan najis? Bersentuhlah dengan najis. Bila air bersentuh dengan najis, kenapa pula jadi mustakmal? Tak jadi najis, tak jadi panggil air najis. Jadi air yang bersentuh dengan najis, air tersebut tidak semestinya dihukumkan najis. Ya, baik. Kalau orang faham sini, fahamlah hak masalah mesin basuh. Pening masyarakat. Hukum mesin basuh. Hak ni kata suci, hak ni kata tak suci, kena bilah lah, kena apalah. Kalau faham bab berkaitan dengan air yang bersentuh dengan najis, air yang memang tidak sampai 2 kolok. Air yang sampai 2 kolok tak ada isu. Selagi air tidak berubah, kita kencing di dalam air yang sampai 2 kolok, selagi air tu tidak berubah, air tu tetap tidak dihukumkan najis. Itu tak timbul isu kalau air tu sampai 2 kolok. Kita cerita ni air yang tidak sampai 2 kolok, bersentuh dengan najis. Macam najis ada di pakaian, air dalam mesin basuh tak sampai 2 kolok. Maka
air sudah bersentuh dengan najis. Jadi macam mana pula mustakmal? Dalam kitab kita cukup terang dia punya ibarat dia. Kita ambil kitab molek, kita ambil faham molek, kita fahamlah hukum dia. Muka surat 23. Muka surat 23. Ambil sikit dulu. Petok yang ketiga daripada atas. Dah. Cuba. Surat 23. Mudah je nak kenal nombor. Dia bukan nombor orang Arab ni, nombor Melayu. Nombor orang Arab satu penyakit pula. Hak mana 2, hak mana 6, tukar dia kata. Hak mana 7, hak mana 8, tukar. 7 dengan 8 ditukar. Hak mana lenggok ke atas, hak mana nungging ke bawah. Allah kata. Tu tak kenal. Ni kita kenal. Tak kenal lah. Lepas tu hak mana nombor 0, hak mana nombor 5. Nombor 5 hak Arab tu dia kata nombor 0. Ni nombor Melayu ni 23 tu. Petok yang ketiga daripada atas. Nak ambil ayat dia sampai saya terjemah, bukan mengikut terjemah yang ada tu. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa duna kullataini haitsu lam yakun waridan bi wusuli najasin ilaihi yurabil basaril mu'tadili. Dah sekatu je. Dan najis oleh air yang sedikit. Air yang sedikit ni air yang tidak sampai 2 kolah. Najis bi wusuli najasin ilaihi, dengan sampai najis kepadanya. Air tak sampai 2 kolah, bersentuh dengan najis, maka air itu menjadi najis. Qaid dia mana? Haitsu lam yakun waridan. Tu tanda molek tu. Sampai tempat nanti kita akan ambil molek. Tanda molek. Haitsu lam yakun waridan. Jumpa tak? Terjemahan dia, sekira-kira tidak adalah air yang sedikit tadi datang ke atas najis. Ada. Jadi air yang sedikit menjadi najis apabila berhubung, bersentuh dengan najis. Air yang sedikit menjadi najis apabila berhubung, bersentuh dengan najis. Hak mana ni? Haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak ada air tu datang ke atas najis. Waridan, datang ke atas najis. Dengan makna apa? Dengan maknanya air tersebut adalah air yang maurud, air yang didatangkan oleh najis. Airnya sedikit didatangkan oleh najis ke atasnya. Bila bersentuh najis dengan air yang sedikit tadi, yang mana najis tu datang ke atas air, mana air dipanggil maurud, air yang menanti, maka otomatik air itu menjadi najis walaupun air itu tidak berubah sekalipun. Sekira-kira haitsu lam yakun warida, sekira-kira tidak adalah air tersebut datang ke atas najis. Dengan mana apa? Dengan mana air tersebut air yang maurud, air yang didatangkan oleh najis, dengan mana air itu menanti. Kita penuhkan air 1 baldi, tak sampai 2 kolah 1 baldi. Di seluar kita ada bekasan air kencing. Kita pun datangkan seluar ke atas air dalam baldi itu yang tidak sampai 2 kolah. Bila bersentuh sahaja najis kencing di seluar dengan air tadi, maka air otomatik menjadi najis walaupun tidak berubah. Sekira-kira haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air yang sedikit tadi datang. Dengan mana air menanti. Berbeza dengan air yang datang. Berbeza dengan air yang datang. Kita baldi yang kosong, kita letak seluar yang ada najis air kencing. Kita pun buka air paip, air datang ke atas najis. Air warid, air datang ke atas najis. Najis menanti air yang datang, maka air tersebut tidak akan dihukumkan najis. Itu saja. Simple. Jadi mesin basuh, air menanti ke air datang? Air datang, okey, apa masalah? Tanda molek tepat tu.
Atau kata tadi walaupun pendek mungkin panjang sikitlah pembicaraan. Pergi kepada muka surat 84. Oh. Hak mana protestik itu nasi lah. Siapa kedau? 84. Siapa? Oh, nasi lah sampai. Dia protestik. Siapa lah 84? Siapa? Cuba dah. 84 petok bawah sekali. Cuba. Dia pembicaraan berkaitan dengan kaifiah menyucikan najis. Kaifiah menyucikan najis. Tengok petok bawah sekali tu. Waktu kena mak molek tu. 84 petok bawah sekali. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli wurudul ma'il qalili 'alal mahallil mutanajjis. Fa in warada mutanajjisun 'ala ma'in qalilin la katsirin tanajjasa wa illam yataghayyar fala yutahhiru ghairah. Kita ambil terjemahan hak ni, kita ambil hak terjemahan hak Indonesia ni payah sikit. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli, dan disyaratkan pada menyucikan tempat yang kena najis. Disyaratkan pada menyucikan tempat yang kena najis. Disyaratkan apa? Urudul ma'il qalili 'alal mahallil mutanajjisi. Disyaratkan akan datang oleh air yang sedikit ke atas tempat najis. Itu syarat dia. Syarat nak menyucikan najis, air yang sedikit mesti datang ke atas tempat najis. Air mesti warid, air mesti datang ke atas tempat najis. Air yang sedikit, air banyak, tak ada iktim buat apa tu, ni air yang sedikit. Syarat nak menyucikan najis. Tak ada. Fa in warada mutanajjisun 'ala ma'in qalil, tafriq di huraian dia, maka jika datang oleh najis atas air yang sedikit. Saya buat misal tadi, air satu baldi, kita datangkan seluruh yang ada najis air kencing ke dalam air yang sedikit, la kasirin, bukan air yang banyak. Air banyak tu kalau tak ada timbul masalah. Tanajjasa, nesai jadi najislah air yang sedikit tadi. Wa illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah. Apa? Syarat nak mencucikan najis, air yang sedikit mesti datang ke atas tempat najis. Maka air itu tidak menjadi najis. Tapi najis sudah bersentuh dengan air, tidak akan jadi najis. Yang jadi najisnya haitsulam yakun waridan, sekiranya tidak adalah air yang sedikit itu datang ke atas najis. Contoh musyad 85 tu. Maka jika datang oleh najis ke atas air yang sedikit, la kasir, bukan air banyak, tanajjasa, nescaya jadi najis lalu dah. Wa illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah. Air satu baldi sedikit, kita datangkan seluruh yang hanya ada setitik saja air kencing, bukan kencing dalam seluruh, cuma tadi lepas kencing terkeluar sedikit je, maka sikitlah najisnya. Tetapi apabila seluruh yang ada najis air kencing yang hanya setitik, kita datangkan ke atas air automatik tanajjasa, nescaya air jadi najis. Wa illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah. Jadi syaratnya air datang ke atas tempat najis. Syarat ni syarat fiqh mazhab Syafi'i. Mana dalil syarat air datang? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam siram air, datangkan air ke atas tempat orang Badawi kencing dalam masjid Nabi. Itu datang air ke atas tempat najis. Air datang. Tapi ini pastilah air akan meresap ke bawah. Jangan pula atas kapek masjid budak kencing, dia ambil air siram atas tu, jetik telinga lah. Ada orang yang mengajar agama,
Dia datang mengajar agama, anak dia kencing dalam masjid. Tiba-tiba air kencing tidak lelap. Dia ambil air secetong, dia pun sirang atas tu, dia pun balik. Anak murid tengok, apa macam awak gitu ni? Dia buat macam masjid Nabi. Pasir. Itu kapek, bukan pasir. Dia balik gitu je. Akhirnya siapa yang menyucikan balik najis tu? Anak murid. Mana apa? Anak murid yang lebih memuayis daripada yang mengajar. Orang yang mengajar tu tak reti pun macam mana nak menyucikan najis. Tak memuayis lagi lah tu panggil. Jadi air datang. Nabi siram air ke atas tempat kencing orang Badawi di dalam masjid Nabi SAW. Adapun hak bangun pagi, Nabi larang selamkan tangan ke dalam bekas air. Nabi larang. Sebab apa? Sebab Nabi kata malam tu fa innahu la yadri aina batat yadu. Kerana sebelah malam kita tak tahu, kita tak sedar di manakah tangan kita bermalam. Kita bermalamnya di mana? Tahulah. Tangan bermalam di mana? Jadi tak sedar tangannya bermalam di mana. Jadi bangun pagi, jangan selam air, jangan selam tangan ke dalam bekas air. Nabi larang. Sebab apa? Kalau selam tangan ke dalam bekas air, berarti air maurud, air yang menanti. Kalau ada najis di tangan, najis warid, najis datang. Itu dalil dalam mazhab Syafi'i kita. Yang mana syarat mencucikan najis, mestilah air yang sedikit datang ke atas tempat najis, tapi berarti air tersebut sudah bersentuh dengan tempat najis, sudah bersentuh dengan najis. Air tidak akan menjadi najis. Sebab air datang, sama dengan mesin basuh. Mesin basuh air datang, air sudah bersentuh dengan najis yang ada di pakaian kita. Air tidak akan jadi najis sebab air yang datang. Tapi kalau tak faham syarat menyucikan najis ni, air mesin basuh, najis sudah bersentuh, air sudah bersentuh dengan najis, air menjadi najis, maka air najis tadi menajiskan semua pakaian yang ada di dalam. Itu tak erti kaedah fiqh Syafi'i. Kalau basuh baju tak apa, basuh kopiah tak apa, ni bubuh seluar dalam. Kenapa seluar dalam? Kenapa seluar dalam? Apa masalah seluar dalam? Kencing. Seluar dalam tu kencing ke? Seluar dalam tu najis ke? Kenapa masalah seluar dalam? Kalau basuh kopiah tak apa, kalau basuh baju tak apa, ni basuh seluar dalam. Kenapa? Seluar dalam pun bukan najis. Hanya kotor kerana busuk. Ke najis? Najis seluar dalam. Macam mana orang kerja pejabat? Semai zuhur pakai seluar dalam. Semai asar busuk seluar dalam ni. Dia pakai lagi seluar dalam tu. Macam mana? Solat asar. Lepas tu macam mana? Buang seluar dalam. Letak di mana? Sangkutlah di tepi-tepi surau tu. Lepas tu nanti bertukar seluar dalam tu. Mu ambil aku akan ambil kamu. Dah, seluar dalam. Apa masalah seluar dalam? Seluar dalam bukan najis, kotor. Melainkan kalau kita kencing di dalam tu, itu cerita lain. Kemudian berkaitan dengan air yang digunakan untuk menyucikan najis. Muka surat 87 atas sekali. Ini panjang sedikit ni. Surat 87 petok atas sekali. Cuba. Ghusalatul mutanajjisi walau ma'fuwan anhu kadamin qalilin in fasalat wa qad zalatil ain wa sifatuha wa lam yataghayyar wa lam yazid waznuha ba'da tibari ma ya'khuzuhu sawbu minal ma'i wal ma'i minal wasakhi wa qad tahra al mahallu khabarnya tahiratun. Rusalatul mutanajjis mubtada, tahiratun khabar. Rusalatul mutanajjis air dipanggil pembasuh. Rusalah ni air yang digunakan untuk membasuh najis. Rusalatul mutanajjis air pembasuh, air yang digunakan untuk basuh najis.
Di bawah tu tahiratun ialah air yang suci. Tapi rusalatul mutanajjis, hak mana yang hukumnya suci. Tapi tahiratun pun tahiratun fi nafsiha je. Suci pada diri air. Bukan tidak boleh menyucikan. Suci pada diri air tapi tidak boleh menyucikan. Dalam syarah I'anatul Talibin ni tahiratun ghairu mutatahhiratin. Suci yang tidak menyucikan. Apa dia? Air mustakmal. Tapi manakah air pembasuh yang dihukumkan suci? Dia panjang tu, tapi saya tak baca satu-satulah. Yang pertama, air yang mana digunakan untuk membasuh najis, air itu dihukumkan suci tapi tidak menyucikan, dipanggil air mustakmal. Apabila air yang digunakan untuk menyucikan najis, kemudian sifat-sifat najis hilang. Sifat najis hilang, walam yataghayyar, air tidak berubah. Dan air tidak bertambah timbangan. Air bertambah timbangan jikalau ada zat najis. Walaupun air datang ke atas tempat najis, tetapi najis ada zat dia, ada jirim dia, ada benda dia. Contoh kita kata ada tai ayam stokor, ada muntah, kita tidak buang dia punya jirim dia, air dia kita tak buang. Sebab kita berasa macam mana macam muntah kucing contohnya. Nak pergi buang, ambil tisu, ambil sok karbon nak buang tu, dengan kita pun muntah. Maka kita pun datangkan air. Air sama ada satu cetong, satu berdi pun sama saja. Sebab air itu tidak sampai 2 kolom. Air satu cetong lah kita kata. Air datang ke atas tempat najis. Syarat tu betul, air datang ke atas tempat najis. Tetapi jirim tidak dibuang terlebih dahulu, maka air akan bertambah timbangan. Faham? Bertambah timbangan. Liter air bertambah dengan zat najis, maka air tersebut automatik dihukumkan najis walaupun air itu tak berubah. Faham tak? Maknanya kita nak menyucikan najis, selain daripada air datang ke atas tempat najis, syarat yang keduanya kita kena menghilangkan jirim zat air najis terlebih dahulu. Jangan kita datangkan air ke atas tempat najis yang masih lagi ada jirim najis, berarti air akan bertambah timbangan, air automatik menjadi najis walaupun air tidak berubah sekalipun. Sekarang jirim najis kita sudah buang, tak ada air najis, kita datangkan air ke atas tempat najis, timbangan air tidak bertambah. Kita pun kita gosok gahar tonyok apa panggil? Sental tu. Sental ni hok kat tu hok. Bukan ni kita ni lah. Kita gosok. Kita gosok. Air najis tidak ada. Kita sudah buang dia punya zat tahi, zat muntah. Kita sudah ambil tisu, kita ambil surat khabar, kita sudah hilangkan dia punya zat. Yang ada hanyalah sifat. Warna contoh tu sifat, bau itu sifat. Kita pun datang air ke atasnya. Kita pun gahar, gonyok. Kira-kiranya air berubah. Sebab dia punya sifat masih lagi kuat. Maka air tu dihukumkan najis sebab air tu berubah. Maka kita pun lah air tersebut, kena jaga molek, jangan bagi titik. Sebab air tu air najis. Kita pun basuh ke air tu di sink. Kita basuh ke air tu di sink selesai. Tempat tu masih lagi dihukumkan najis. Kita pun datang air kali yang kedua. Kita pun gahar, hilang sifat. Air berubah ke tidak? Air tidak berubah. Maka tempat tu waqat tahurul mahal, tempat tu hukum suci. Tempat tu hukum suci sebab apa? Sebab zat sifat sudah hilang. Air tidak berubah. Tempat hukum suci, air tersebut apa hukum? Tahiratun, suci yang tidak menyucikan, yakni air mustakmal.
Ada. Jangan tahu. Tak dan kita ulang balik, kita berehat dulu sekejap. Dia kalau kita basuh najis atas lantai, pasti air datang. Tidak ada air menanti. Ke macam mana? Ke kita repih latar, kita kerak latar, kita pun datangkan latar tu ke dalam air. Tak ada. Yang timbul air menanti kalau najis tu di pakaian. Kalau najis tu di pakaian. Kalau najis tu di lantai, pastilah air datang. Najis di lantai, pasti air datang. Tapi air datang, syarat yang kita nak kena jaganya adalah kita kena hilangkan jirim terlebih dahulu. Jangan buat malah. Tengok tahi, tengok muntah, kita pun rasa geli. Nah, kita pun tak buang, kita pun ambil air satu beldi. Satu beldi. Satu beldi sampai 2 kolong? Tak sampai. Lepas tu ambil 1 kolong pikul. Air 2 kolong baru jadi. Lepas tu kena panggil krim angkat kolong. Maknanya walaupun air 1 beldi sekalipun sama aja. Air 1 cetong, air 1 beldi sama saja hukum. Air sedikit tak sampai 2 kolong, hukumnya sama. Kita datang air 1 beldi, kita pun datang ke atas jirim najis. Maka air 1 beldi tadi bertambah timbangan dengan jirim najis. Bertambah timbangan ni bukan kata air tu kita seduk kembali, kita pergi timbang, bukan. Faham tak ni? Mana apabila ada jirim najis, zat najis, maka air yang bersama dengan zat najis, air itu akan bertambahlah dia punya liter dia dengan zat najis. Mana bukan kita sedut air, kita pergi timbang, tengok mana banyak dengan tadi. Tak payah gitulah. Mana apabila ada jirim najis, berarti air akan bertambah timbangan. Maka 1 beldi air di lantai, kesemuanya dihukumkan najis, walaupun air tidak berubah sekalipun. Sebab bertambah timbangan, walaupun air datang ke atas tempat najis. Kalau dulu tak apa. Dulu tak apa. Dulu dia rumah ni lantai dia berlubang. Tak ada masalah. Sekarang walaupun rumah tu dia punya lantai dia papan, tapi dia panggil apa? Dia perapat-perapat, kesek-kesek pun panggil. Dia perapat-perapat pun tidak ada lubang. Walaupun dia punya lantai rumah tu papan sekalipun. Sama tu lantai rumah tu dengan seming, dengan mozaik. Kalau dulu lantai rumah berlubang, kalau ada zat tahi ke muntah ke, kita tambah buang tak apa, kita ambil air 1 cerek, kita pun siram ke atas zat najis tadi. Memang air tu hukum najis sebab bertambah timbangan, tapi air tu tidak ke mana, air tu terus masuk di dalam lubang lantai. Maka najis turun bawah rumah, tak ada masalah. Kita malas nak buang najis tu kan, kita pun ambil air 1 cerek, kita pun siram ke atas najis, maka air najis pun turun ke dalam lubang tu. Air tu memang najis lah, tapi tak ada masalah, dia turun tanah. Sama contoh, kalau tahi itu di tangga rumah contohnya, di halaman rumah contohnya, kita tambuh disentuh najis tu, kita pun ambil air getah, kita tembok najis, tak ada masalah. Tapi air tu bertambah timbangan, tapi air tu turun ke tanah, tak ada apa-apa. Kita pun tembok habis dia punya jirim. Yang ada di situ masa lagi adalah sifat. Kita lepas tersiram, kita gigahalah pula tempat tu untuk pastikan hilang sifat. Tapi tadi air mula-mula yang bercampur dengan jirim zat najis di tangga tu, air tu najis. Tapi air tu najis macam, walaupun air tu najis, tapi air tu ke tanah. Ada. Tapi kalaulah najis tengah halaman rumah, kita air najis tu tak buang, kita datang ke air 1 cetong, air 1 beldi, air tu akan ke mana? Ke 1 rumah lah jawapan dia. Kebetulan pula lantai rumah tu dia rendah sebelah dalam, tinggi sebelah pintu. Tu kau berjeluk aja jawapan dia, main air najis. Panggil apa? Jamu backwah lah dengan air najis. 1 rumah najis. Yelah air tu masuk ke dalam.
sebab sebelah pintu dia tinggi. Tapi air itu sudah bertambah timbangan dengan zat najis, maka air itu dihukumkan najis walau air tak berubah sekalipun. Sekarang kita buang jirim najis, kita pun datangkan air ke atas lantai yang ada najis. Air tu hanya bertakung di tempat yang sama. Lepas tu dia kata air tidak bergerak. Kita tidak perlu pada air yang bergerak. Kita hanya perlu ada air datang ke atas tempat najis. Dia nak suruh air tu bergerak. Dia pun sambung wayar getok, dia pun datangkan air. Lepas tu air tu ke mana? Satu rumah air tu. Kita tak perlu air tu bergerak, kita perlu air. Jadi air tu datang ke atas tempat najis yang sudah tidak ada jirim. Najis sudah bersentuh dengan air. Air tidak dihukumkan najis sebab air datang ke atas tempat najis dan najis tidak ada jirim. Air tidak bertambah timbangan, maka air tersebut tidak dihukumkan najis. Yang hukum najisnya apabila air bersentuh dengan air yang sedikit bersentuh dengan najis, dihukumkan air itu najis haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak ada air yang sedikit tadi datang ke atas tempat najis. Dengan bahawa air sedikit menanti, air akan menjadi najis. Tapi air datang, air tidak menjadi najis. Zat jirim najis tidak ada, air tidak bertambah timbangan. Kita pun gosok. Kali yang pertama mungkinlah air itu berubah dengan sifat najis. Apabila air berubah dengan sifat najis, air tersebut ijma' ulama hukumnya najis. Kita kena lap molek lah air tu. Kita kering, kita basuh molek di sink. Kemudian kita datang pula air kali yang kedua. Di lantai tu sifat-sifat pun sudah hilang. Sebab hanya sifat saja. Tambahan pula terkadang lantai tu mozaik. Bila kita buang dia punya jirim najis, tahi muntah, yang ada tinggal pun hanya bau-bau dia sedikit saja. Terkadang tempat tu kita kena tanda. Kalau tidak tak jumpa cari di mana tempat dia. Sebab apa? Sebab mozaik tu licin. Kita buang jirim najis dengan tisu, dengan surat khabar, habis dah. Adanya mungkin bau-bau sedikit saja. Kita letak ni air kali pertama masih lagi berubah. Tetapi kalau najis tu baru saja dan dia punya bau pun tak lekat mana lagi, kemudian najis pula atas mozaik yang licin, kita pun ambil surat khabar, ambil tisu, kita buang dia punya jirim. Makna yang ada di lantai hanya sedikit sahaja sifat bau, sedikit saja. Kita pun datang air ke atas tempat najis yang hanya ada sedikit saja sifat najis tu bau, kita pun garah-garah, hilang bau sifat najis di lantai. Air tidak berubah, lantai hukum suci, air tersebut hukum mustakmal. Itu saja. Good. Ni ada orang dia ambil air getah sebab apa? Nak air bergerak dia kata. Kita tak perlu air bergerak, kita perlu air. Bukan air yang bergerak. Air bergerak dipanggil ma'ul jari, air yang berlari, air yang bergerak. Itu hukum lain pula kita nak bicarakan. Air yang tidak bergerak dengan air yang al-ma'ul jari, air yang berlari. Dia ada hukum lain pula di situ. Kita tak mau bicara bab tu. Dan kita ada bicara berkaitan dengan air yang tidak bergerak dengan air yang bergerak. Itu pembicaraan lain. Saya tak bawa air bergerak dengan tak bergerak tu. Saya tak bawa. Tak ada. Saya dah bawa tu. Itu pembicaraan lain. Kita tak bab menyucikan najis tidak perlu pada air yang bergerak. Kita nak ada air. Air bertakung di tempat yang sama, tidak ada masalah. Tu bertakung tempat yang sama dalam mesin basuh, tidak ada masalah. Janji air datang, jirim najis tidak ada.
Tapi kalau mesin basuh tu ada serta dengan tahi stokor atau bertambah timbangan air. Dia bubuh dengan tahi-tahi stokor dalam mesin basuh. Atau bertambah timbangan. Sebab ada jirim najis. Air tu najis lah. Tapi ini tidak ada dia punya jirim, dia punya ada sifat saja. Tambahan pula kita basuh mesin basuh pula bukan basuh pakaian najis. Kita hanya basuh pakaian yang kotor, pakaian yang busuk, pakaian yang peluh, hak pakai sari dah tu. Hak tu yang kita basuh, itu bukan basuh najis. Itu hanya dipanggil basuh kotor. Kalau basuh kotor, tidak timbul isu sama ada air datang ataupun air menanti. Tidak timbul isu. Yang kita nak cerita berkaitan dengan air datang, air menanti adalah pada persoalan basuh najis, bukan basuh kotor. Adapun kalau basuh kotor, air tidak akan jadi mustakmal. Kita kata beginilah, kita letak air satu baldi. Baju kita hanya berpeluh sahaja, hanya busuk. Itu bukan basuh najis. Kita pun air satu baldi yang tak sampai 2 kolok, kita pun datang pakaian yang busuk tadi ke dalam air tu, kita pun gahar, hilang busuk. Kita pun jemur pakaian. Air dalam baldi kekal mutlak, hukumnya tak berubah sama sekali. Faham tak? Air mustakmal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Sekarang pakaian kita bukan mengangkat hadas. Ke hadas apa pakaian? Pakaian kita bukan menyucikan najis, bukan najis, hanya kotor busuk. Maka air yang digunakan untuk kita basuh pakaian yang busuk tadi, air itu kekal mutlak, boleh digunakan untuk berwuduk mandi wajib. Mana? Kita kena sama ngurupang pula. Tak apalah ngurupang pula. Jadi pening pula ya. Allah, kita basuh pakaian busuk. Yalah busuk, najis. Bukan. Kemudian air satu baldi tak sampai 2 kolok, air menanti pula. Kain tu datang, kain yang bukan najis, tak ada timbul isu. Yang kata syaratnya datang air yang sedikit ke atas tempat yang najis. Ini bukan pakaian najis, ini pakaian yang kotor. Najis lain, kotor lain. Suci daripada najis syarat sah solat, wajib. Suci daripada kotor sunat, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita nak pakai pakaian yang busuk, pakaian yang kotor. Suci dan najis tu wajib. Suci daripada kotor sunat. Basuh najis wajib, basuh kotor sunat. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis, air itu jadi mustakmal. Air yang digunakan untuk basuh kotor, air kekal mutlak. Sekarang ni kita basuh mesin basuh pakaian yang kotor. Tambahan kita pula, biasa orang kita dia tak campur pakaian ibu bapa orang tua dengan pakaian kanak-kanak, dia tak campur. Tapi hukum fiqh, walaupun pakaian kanak-kanak yang belum mumayyiz, walaupun pakaian orang gila yang tidak boleh membezakan mana bersih mana kotor, kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak boleh membezakan mana bersih mana kotor. Yang ghaliknya pakaian kanak-kanak yang belum mumayyiz, kebiasaannya memang kena air kencing, dia pun tak kenal mana bersih mana najis. Ghalik kebiasaannya pakaian orang gila ada najis, sebab orang gila tak boleh nak membezakan mana suci mana najis. Ghaliknya. Tapi nyata tak di pakaian kanak-kanak tersebut, nyata tak di pakaian orang gila tersebut najis? Tak nyata. Hukum pakaian tu ni kotor, tak hukum najis. Itu saja hukum fiqh. Anak. Ini anak umur 3, 4, 5 tahun. Kemungkinan pakaian dia bercampur dengan najis. Kena najis sebab budak tak reti antara suci dengan najis. Ghalib je gitu. Biasanya tak lepas seumpama tu. Tapi nampak tak najis di pakaian dia? Tak nampak. Pakaian dia tidak hukumkan najis. Itu saja. Fiqh dia gitu je. Lepas tu macam mana? Kita ambil selasa, kita cium. Anak tengok, mak aku cium pakaian aku ni, wah, apa pelik dia. Tak payahlah. Tak ada lah.
Mana pakaian tu pakaian kotor, sebagaimana pakaian orang tua kotor dengan peluh-peluh, itu saja. Maka tak timbul isu. Sama ada mesin basuh tu air datang ke air menanti ke, tak ada timbul isu. Sebab bukan menyucikan najis, hanya menyucikan kotor sahaja. Kalau menyucikan najis, kena tak dengan syarat mazhab Syafi'i? Air datang, kena syarat. Betul dengan syarat, suci kan? Apa masalahnya? Air bertakung tempat yang sama, tak ada timbul isu. Mesin basuh tak sampai 2 kolong, tak ada timbul isu. Kalau awak nak mesin basuh 2 kolong, awak pergi di kilang dia, suruh buat satu mesin basuh untuk awak, besar cukup untuk 2 kolong. Jadi boleh digunakan untuk basuh pakaian serta awak mandi wajib dalam tu. Tak apa, sebab air 2 kolong, air tak akan rosak. Jadi kita ambil faham dalam kitab beritahu. Dalam kitab-kitab Jawi pun ada, dalam macam kitab Fathul Mu'in ni, berkaitan dengan air datang syarat. Berkaitan dengan air mustakmal. Air mustakmal, air digunakan untuk mengangkat hadas, dan air digunakan untuk menyucikan najis. Yang mana air itu tidak berubah, air itu dipanggil mustakmal. Kalau air itu berubah, ijma' ulama' air itu dihukumkan najis kalau berubah dengan sifat najis. Tak apalah, insya-Allah minggu depan kita ulang sekali lagi. Wa izalati najsin walau ma'fuwan anhu, dan menghilangkan najis walaupun najis yang dimaafkan daripadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin, fafahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.